Adalah 993. 993? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan mencuri seakan tidak mampu dibasmi. Namun, beberapa insiden yang melibatkan kes curi rumah berjaya diselesaikan oleh pasukan polis di Raja Brunei. Di bawah unit siasatan pecah rumah dan kereta, pasukan polis Raja Brunei telah berjaya menyelesaikan kes pecah rumah di rumah yang sama yang dilakukan oleh 7 orang pencuri sebanyak 21 kali. Bayangkan rumah itu kecurian berulang kali. Siapa yang patut dipersalahkan? Apakah modus operandi kejadian ini berlaku semuanya akan terungkap dengan mengikuti kisah selanjutnya. Rupanya rumah ini ditinggalkan, tidak berpenghuni selama 6 bulan, ditambah lagi kawasannya strategik di atas bukit dan jauh dari rumah lain. Ini memudahkan para pencuri memantau rumah tersebut dan menjalankan aktiviti curi berulang kali tanpa sesiapa pun nampak aksi mereka. Menurut laporan yang diterima, mereka sanggup melakukan pecah rumah dan mencuri kerana mereka tidak mempunyai pekerjaan dan memerlukan barang curian untuk dijual untuk mendapatkan wang dan juga membeli dana. Satu kejadian pecah rumah melibatkan sebuah rumah mewah telah dilaporkan, di mana rumah mangsa telah diserongkar. Setelah mengetahui hal tersebut, mangsa terus menuju ke rumahnya dan melaporkan perkara ini ke pihak polis. Mangsa mendapati banyak barang-barang berharga dan termasuk sebuah kenderaan mewah yang telah ditinggalkan telah hilang. Mangsa menerangkan rumah tersebut tidak didiami selama 2 minggu. Halo. Waalaikumsalam. Apa? Benar deh. Kau melihat pintu rumah belakangku nak buka? Bapak, aku balik. Fikri terus menempah tiket pulang ke negara Brunei Darussalam hari itu juga setelah mendengar kabar buruk dari sepupunya tentang rumah miliknya. Halo. Assalamualaikum. 993. Setelah beberapa hari, seorang lelaki telah datang ke balai polis dengan membawa beberapa barang. Lelaki tersebut menerangkan bahawa dia curiga dengan barang-barang yang dibawanya. Barang-barang tersebut telah dibelinya dari kawan yang tidak berapa dikenali. Setelah diperiksa, barang-barang tersebut adalah barang-barang curi dan ianya berkaitan dengan kecurian di sebuah rumah mewah. Beberapa orang pencuri yang berhubung kait dengan pecah rumah tersebut itu telah dapat dikesan. Dari siasatan tersebut, ahli-ahli unit siasatan pecah rumah dan kereta telah berjaya menahan 3 lelaki suspek. Suspek pertama mengaku melakukan curi rumah tersebut. Begitu juga dengan kedua-dua suspek yang lain.
Cek. Kau sumbangin dulu. Hah? Kalau ada orang, baru kau masuk. Hah? Kau bagi sinyal kan? Menurut laporan polis, pada pertama kali berlakunya kes pecah rumah tersebut, 3 orang pencuri sedang memantau rumah berkenaan dari celah-celah hutan. Setelah memastikan rumah itu tidak berpenghuni, mereka pun bergerak menuju ke rumah berkenaan dengan memasuki pagar dan memacah kaca pintu belakang rumah tersebut. Lama usulnya rumahan indah borang. Kalau indah, esok-esok lagi kita ni kemari mencuri barang di sini ni. Macam. Lurus cakap mo tu. Kau begitu kau tanya yang lain. Tolong-menolong lah katakan. Ha? Sama-sama cari makan. Balakas dah. Bos, aku ambil sini ya. Ani saya boleh mau? Ya, di sini. Memandangkan rumah itu tidak berpenghuni dalam jangka masa yang lama, ini memudahkan lagi ramai pencuri beraksi untuk melakukan pecah rumah tanpa batas. Bos! Bos! Apa lagi? Kunci kereta. Kereta mahal ni, bos. Kita yang ku idam-idamkan ni, bos. Supri, adang kau kan banganangan. Ha? Tapi baik juga. Ada kereta ni. Kau dengan ni dorang tu masukkan barang-barang di dalam kereta ni. Paham kau? Ha? Awalan ni kah? Awalan ni. Karang kita lihat orang karang kita ni. Ha? Kas. Maaf dong, bos.
Ayo kita baru. Bah, kau masuk kereta. Kamu 3 orang tunggu di Samak. Kita lagi muat. Oke? Oke. Kita kamu jalan. Balik. Mulai dari hari tersebut, suspek memberitahu kawan-kawan yang lain lagi dan mereka bergilir-gilir memasuki mencuri di dalam rumah tersebut. Kejadian pecah rumah berulang kali melibatkan pihak unit kejadian jenayah mengesan lebih lanjut mengenai kes itu. Unit tempat kejadian jenayah telah pun diaktifkan dan telah membantu penyiasatan. Seperti kelazimannya, unit tempat kejadian jenayah akan memastikan bahawa peraturan diikuti dengan baik dan sempurna. Salah satu peraturan yang telah ditetapkan adalah pemasangan cordon tape semata-mata untuk mengelakkan tempat tersebut dimasuki ataupun dicemari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun tercemar oleh penyiasat-penyiasat yang lain yang tidak berkenaan dengan kes. Bagi memastikan tidak ada pencemaran berlaku terhadap tempat kejadian dan juga barang bukti yang diproses, maka anggota daripada crime scene unit telah menggunakan sarung kaki, sarung tangan, penutup mulut dan juga baju untuk mengelakkan daripada pencemaran ataupun kerosakan. Semasa kejadian tersebut, unit tempat kejadian jenayah telah pun memproses tempat kejadian jenayah bermula daripada pintu masuk rumah tersebut hingga kepada tempat-tempat yang dipercayai telah dipecahkan oleh penjenayah.
Tindakan pertama yang dibuat di sana adalah untuk mendokumentasikan tempat kejadian, memproses cap jari dan juga mendapatkan barang-barang bukti hasil peninggalan daripada penjenayah. Beberapa barang bukti telah dijumpai ataupun ditemui di tempat kejadian seperti perkakas-perkakas yang telah digunakan oleh penjenayah semasa memecah masuk ke rumah. Kemudian kesan-kesan cap jari dan juga kesan-kesan DNA juga diperolehi. Jika anda mengalami kejadian sedemikian, dinasihatkan segera menghubungi hotline 993 atau buat laporan di Balai Polis berhampiran, dan juga jangan menyentuh atau mengubah apa-apa jua barang yang didapati berselera selepas dimasuki pencuri. Itu bertujuan untuk melindungi bukti di tempat kejadian seperti kesan cap jari atau alat-alat yang ditinggalkan penjenayah. Operasi bersepadu oleh pasukan polis di Raja Brunei dan Biro Kawalan Narkotik telah mencatatkan kejayaan besar dengan penemuan semula hampir 1,500 barangan curi termasuk kereta, motosikal dan perahu bernilai ratusan ribu ringgit. Dalam operasi tersebut dikenali sebagai Operasi Bongkar yang dijalankan bermula 4 Februari hingga 20 Februari. Pihak berkuasa telah membuat serbuan ke atas 18 buah rumah yang dipercayai menyimpan barangan curi. Ada beberapa cara yang dapat menghindar rumah kita dari kes pecah rumah. Antaranya ialah kunci pintu dan tingkap apabila meninggalkan rumah walaupun untuk masa yang singkat. Jangan sembunyikan kunci rumah di dalam pasu, bawah alas kaki ataupun dalam rak kasut di luar rumah. Jangan tinggalkan nota menunjukkan anda tiada di rumah. Elakkan dari memberi kunci rumah kepada kontraktor. Simpan tangga atau peralatan yakni tools di tempat yang selamat agar tidak digunakan oleh penceroboh. Pastikan kebersihan persekitar rumah juga tidak ditumbuhi lalang dan semak samun yang boleh dijadikan tempat sembunyi penceroboh. Dan semasa siasatan dilakukan, suspek pertama mengakui melakukan curi di rumah tersebut. Begitu juga dengan kedua-dua suspek yang lain. Suspek pertama menerangkan kepada pihak polis di mana ada suspek lain lagi yang terlibat melakukan curi di dalam rumah tersebut. Suspek keempat telah ditahan di halaman rumahnya sendiri, sementara suspek kelima berjaya ditahan bersama sebuah kenderaan mewah yang dicurinya. Suspek keenam telah menyerah diri dan suspek ketujuh ditahan di rumahnya bersama barang-barang bukti. Atas kesalahan pecah rumah tersebut, kesemua suspek telah dihukum penjara dari 2 hingga ke 6 tahun. Melalui gambaran itu tadi, jelaslah pada kita kejadian pecah rumah yang berlaku yang berulang kali bukan salah siapa, tapi pemilik rumah itu sendiri yang tidak memaklumkan pihak polis atau jiran terdekat dengan membiarkan rumah itu tidak berpenghuni selama berbulan-bulan kerana berkursus ke luar negeri. Ada baiknya untuk mencegah dari berlakunya kes pecah rumah semasa hendak meninggalkan rumah dalam beberapa hari, hendaklah memaklumkan kepada pihak polis atau jiran-jiran yang berdekatan dan hendaklah memasang lampu dan jika mampu, pasangkan sistem penggerak keselamatan yang canggih di rumah untuk mengawasi keadaan di rumah dari jarak jauh melalui telefon bimbit atau alat milik elektronik yang lain. Sekian untuk episod hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.